Assalamualaikum. Min ada pok. Wah, soft depan hari ni. Nama restoran ke apa ni? Mariam Syarbaini, Latifah Sukarjo, Suzana Amiruddin. Semalam saya jumpa kawan Suzana di masjid. Mazura Muhammad, Ayina Ina Nurmadina, Zubaida, Roza, Salina, Anissa, Nurhaniza, Ifa, Romna Mansuri. Apa khabar Singapura kak? Wan Mahani, Salina Muhammad, Nur Aini Abdul Rahman, Nur Azlina Syukur, Shima Ros, Cik Rus lah. Wah, soft depan belaka ni. Semoga semuanya dah menunaikan fardu subuh, dah ada zikrullah di lisan, insya-Allah. Zubaidah Muhammad, ahlan dari Singapura. Siti Ajah, Asia Hassan, Nuridah Muhammad Nur, Nur Fadilah Ibrahim. Boleh tag kawan-kawan kita, boleh share, semoga ramai lagi mendapat manfaat. Hanisa Syafi'i, Nuriza Abdul Hamid, Allahu Akbar, Hasma Ibrahim, Siti Roziah Usman, Cik Pia, ala cute ni nama, Mas Yusof, Allahumma salli ala Muhammad, Yasmin Yaakob, Maryam Muhammad, Nur Ismail, Suzila Abdul Rahman, how are you? InsyaAllah. Nur Azlina Syukur, Syarifah Safiah, Rozana Haripin, Hilmiyatun, Nuraini Abdul Rahman, Zainun Abdul Rahman. Dah sihat kecil. Masliza Bagiran, Kuzurina, anak kembar. Mana kembarnya? Tag sekali ya. Junita Ahmad Razali, Rosmilahwati, Syidah Saibul, Kasih Latifah Zulti, Suraya Maksun, Hadiah. Subhanallah, sedap nama ni, Hadiah binti Dikon. Roslina Johari, Hasnah Mat Isa, Allahumma salli ala Muhammad. Juriah Maknur, Akmal Kasim, Siti Azmahani, Syarifah Banun. Laju dah laju. Wan Radiah, Wan Yahya, Siti Ros, apa nama Jawi tu tak nampak kecil sangat. Saniah Zamzarina, Subhanallah. Zainah Buyung, Suhana Adris. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Azmaz, Ketentuan Ilahi, Faridah Jamaluddin, Saniah Isnin. Alhamdulillah. Siti Aisyah Ka'pah, wah berpagi-pagian hari ni. Rashidah Rahim, Subhanallah. Sofiah Ibrahim, Sofiah Ibrahim ni Kak Cek ke? InsyaAllah. Roslina Johari, Allahumma salli ala Muhammad. Roslina Johari Sungai Buaya ke ni? Pada pandai je Ustazah. Tak boleh nak tengok gambar Facebook, kadang nama sama. Rodia Syarif, Jamilah Aziz, Zaitun Osman, Habibah Ismail, Siti Zuraida Ibrahim, Fazila Abdul Hamid, Hamidah Taib. Semput baca nama. Salma Syarum, Nur Asma Lode. Hadiah, Alhamdulillah, bagus-bagus. Hadiah binti Dikon, nama pemberian dari ayah, maknanya sepanjang hidup ayah bagi hadiah. Bagus, subhanallah. Salmah Mukri, Ros Iman, apa khabar kak? Kak Ros Iman ada mesej saya ke? Lupa nak jawab. Nuriza Abdul Hamid, Saudah Isa, Farli Zaman Akhir, Salina Osman. InsyaAllah. Kak Naza, please tag tu. Moga okey daripada Perlis. Kak Naza, please tag apa tu, tepekkan iklan utara tu. InsyaAllah saya pinkan sekejap lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebenarnya saya nak cakap sedih kan, semua orang jawab la tahzan Ustazah. Sedih tu bukan apa. Sedih saya punya page Ustazah Muzayyanah ni, saya tak boleh type apa pun ketika nak memulakan kuliah tu. Saya pun tak faham. Tim khidmat pun dah bantu saya. Tak tahu something wrong kat mana. Dia tak boleh nak type description dia, tak boleh saya nak pinkan. Tak tahu pasal apa. Dia duduk berpusing. InsyaAllah. Okey Kak Nazah, syukran. Kak Nazah sudah pinkan. Kak Nazah sudah share rihlah ibadah ziarah utara. Okay? Ini khas untuk utara je. So saya minta maaf yang di KL sebagainya, sebab kita susun untuk hanya 2 hari 1 malam sahaja. Okay? Tak boleh lama-lama tinggalkan rumah untuk kita berukhuwah fillah, insyaAllah.
Okey, jom kita mulakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Wah, anak kembar dia tag kembar dia Ani kembar. Anak Ani ni saudara ustazah ke? Masya Allah. Sebab ustazah ada juga saudara kembar nama anak Ani, tapi saya tak tahu nama Facebook dia apa. Terima kasih Kefli Zul yang sentiasa bersama kita. Muhammad Ruzaman Hamzah. Masya Allah, nampak nama lelaki kat sini. Alhamdulillah. Dan saya percaya ada juga muslimin yang menonton, tapi ni di balik tabir mereka kata segan nak tag, nak type nanti keluar nama kami di kalangan semua nama perempuan. Baguslah kalau anda pemalu. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa Min Dapok tanya macam tu? Ustazah nak tanya, kalau orang tak suka kita di dunia, mungkinkah kita dicintai makhluk di langit? Pokok pangkalnya hati kita sayang. Allah pandang hati kita, Allah tak pandang. Pasal apa orang tak suka kita? Oh, sebab saya tak cantik ustazah, sebab saya tak kaya ustazah, orang tak suka saya. Contoh, pokok pangkalnya hati. Kita kena faham, asasnya seorang Islam kena yakin bahawa Allah tak pandang zahir, Allah pandang batin. Apa nama dia tadi? Min Adapok. Cuma dia tahu nama Facebook dia. Okey, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, fokus kepada hati mesti bersih. Hati mesti baik, niat mesti ikhlas. Kita kan nak berpaksikan, sekejap lagi nanti kita akan jumpa dalam pelajaran hari ni. So kena dengar sampai habislah. Kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu je paksinya kita ni. Kita buat apa pun lillah. Ustazah Zai selalu cakap untuk Allah. Orang suka ke orang tak suka ke, yang penting kita buat untuk Allah. Okey, kita akan hilang segala lelah. Bila kita dikeji, bila kita dipuji melampau-lampau, kita tak heran apa pun lah. Orang pujilah tudung Ustazah Zai hijau cantik hari ni. Dalam hati alhamdulillah, tak ada lah pula setahun Ustazah akan pakai tudung hijau belaka. Mentang-mentang hari ni berapa orang cantik lah tudung Ustazah hijau hari ni. Jawapan ada ku kisah. Jawab je alhamdulillah. Kalau kisah sangat dengan pujian tu, kompom-kompom esok lusa tulat tungging-mungging semuanya duk pakai tudung hijau. Nanti suami kata, pasal apa asyik pakai hijau je ni? Sebab orang puji bang tudung hijau ni cantik. Terkesan sungguh dia. Sahabat-sahabat, maksudnya Min, apa ustazah nak panggil apa ya? Dia kata, adakah ustazah kalau orang tak suka kita kat dunia, makhluk di langit akan menyukai kita? Ustazah tak boleh nak jawab ya, tak boleh nak jawab tak. Ya, seandainya kita memang hanya fokus untuk Allah dan mencontohi akhlaknya Rasulullah. Kena banyak belajar sirah, membaca, mendengar ilmu. Macam mana kehidupan Rasulullah? Tak kaya tapi disukai orang. Okay? Tak macam mana? Kalau bahasa kita ni mudahnya, taklah menggeletis-geletis. Macam tu bahasanya. Masya Allah, Rasulullah fokus dengan apa yang Allah suka. Jadi ikhlaskan hati. Jangan terlampau sedih kalau rasa orang tak suka kat kita. Orang tak suka kat kita pasal apa? Pasal kita duk ajak dia ke majlis ilmu. Contoh, orang tak suka kat kita. Betul kan cara kita mengajak? Jangan kita mengajak tu dia menyampah. Sebab apa? Sambil kita sindir-sindir dalam Facebook, sambil kita hin-hin dia dekat dalam WhatsApp group. Memanglah kan sahabat-sahabat, kita buat, kita amal. Bila kita amal akan ilmu yang kita dapat, percayalah walaupun semuanya hamba Allah tak suka, sebab kita duk buat apa yang Allah suka, lama-lama hamba-hamba Allah, makhluk Allah tu akan suka kat kita. Allah kan maha membolak-balikkan hati. So tak payah tanya orang suka kat kita, tak suka kat kita, nanti macam mana kita ke akhirat. Jaminan Allah, orang yang bersih hatinya, hati itu tempat jatuhnya pandangan Allah kepada kita. Maka muslimin muslimat dirahmati Allah,
Bila Allah pandang hati yang bersih tu ikhlas mata-mata kerana Allah, kenapa kita takut? Allah pandang hati kita, Allah nilai amalan kita walaupun sedikit. Syaratnya benar-benar lillah, untuk Allah. Oh, panjang pula jawapan untuk min adapok, macam tu dia punya Facebook tadi. Subhanallah. Kenapa Asma Abdul Rahman tutup muka, malu-malu miau ke? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baizura Badlisha, okey ke? Ya Hafiz Azliati, subhanallah, saya suka kalimah ni. Ubah diri, Allah ubah orang yang di sekeliling kita. Kalau kita hidup ni sibuk nak ubah orang, kita stres, sahabat-sahabat. Allahu Akbar. Wallahi, percayalah ni Ustazah bersumpah dengan nama Allah. Sebab inilah rasa Ustazah dah lebih 40 tahun hidup, dah lebih 20 tahun dalam dakwah. Ustazah kata kita akan stres bila kita sibuk nak ubah orang yang tak suka-suka kat kita, yang tak buat benda yang Allah suka, kita nak push dia. Sahabat, dakwah tu adalah kerjanya setiap kita, bukan kerja ustaz-ustazah sahaja. So kadang-kadang dengan kita ajak dia makan selalu kat situ, boleh ada dakwah. Dengan cara kita hadir jemputan-jemputan dia selagi mana tidak ada perkara-perkara yang bermaksiat kepada Allah, itu juga adalah dakwah. Sahabat-sahabat, jadi cantik kita ubah diri kita. Percayalah, Allah akan mengubah kehadiran-kehadiran di sekeliling kita. Didatangkan orang-orang yang baik, diciptakan suasana-suasana yang baik. Masya Allah, tabarakallah. Okay? Jadi beruntunglah min adapok kan. Ustazah dah jawab sepanjang-panjang sebagai mukaddimah, mengumpul lebih 500 orang di awal ni, duduk soft pertama. Tak baca lagi ni sahabat dirahmati Allah, pelajaran semalam punya sambungan. Okay? Jadi mulakan sekali lagi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda okey ke pagi-pagi ni? Ke ada yang sedih? Nak bulat mata dah ni. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, Allah bersama kita. Ustazah sejak dengan la tahzan ni kan, nak cakap sedih pun macam alamak nak cakap sedih, padahal hari-hari sebut la tahzan. Sedih tu tadi dekat grup tim khidmat Ustazah nak cakap macam ni. Sedih lah sebab nak tulis tajuk pun tak boleh. Tukarlah perkataan sedih tu kan. Sebab seboleh-bolehnya kita tak nak beritahu semua orang bahawa kita sedang bersedih. Biar kita berceria-ceria. Nak ceria macam mana Ustazah kalau dalam hati dia tengah bersedih? Kita sebutlah banyak-banyak, la tahzan, jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama-sama kita. Betul. Wan Radiah, dakwah mulai dari orang sekeliling kita dulu, tapi kena mula dengan kita dulu. Siti Nasura Fiha, amboi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. PM, you know siapa PM? PM tu saya lah. InsyaAllah saya PM sokmo-sokmo. Puan Muzayyanah kan. Jangan duk berebut-rebut nak jadi PM bagai. Okay, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, Kak Nazatul Naina sedang sibuk berkempen sebagai wakil tim khidmat utara, yang insya-Allah kita akan bersama-sama pada 3 dan 4 Disember. Ini sebenarnya antara kerja-kerja percantuman, boleh sebut macam tu, percantuman ukhuwah antara Ustazah Zai dengan Muslimat Kedah. Okey, sahabat-sahabat muslimin muslimat, insya-Allah saya akan berjalan seluruh permaisuri. Kak Nazat, pasal apa ni? Nak saya belanja sarapan ke? Orang duk kata Puan Muzayyanah, dia kata permaisuri Muzayyanah. Allahumma salli ala Muhammad. Ya, Kak Siti Rozia, betul Ustazah, bila nak bersedih teringat kata-kata dalam la tahzan. Allah, meremang bulu roma saya. Sebab apa meremang bulu roma? Sahabat-sahabat, kita baru dapat messenger daripada Cikgu Rohana Saleh yang Allahumma salli ala Muhammad, yang semalam saya minta doakan, dan juga kalau ada yang sedang positif COVID, keluarganya sama-sama kita doakan. InsyaAllah mereka balik ke pangkuan keluarga dengan sihat walafiat, selamat, amin. Dia hantar mesej, mungkin semalam dia dengar kan, walaupun dalam tak sihat tu. Kita doa sebab khabarnya sekarang ni yang dapat positif COVID sihat-sihat je kebanyakannya. Tak adalah teruk macam dulu kan. Kita doa, kita tak tahu kerjanya Allah, sahabat-sahabat. So pagi tadi subuh-subuh Ustazah dapat daripada bonda, saya panggil bonda Rohana, Cikgu Rohana, Cikgu Pencin yang buatkan syair Ustazah Zai tu.
Dia jawab apa? Dia hantar messenger dekat Ustazah. Assalamualaikum Ustazah, terima kasih untuk doa daripada Ustazah dan sahabat-sahabatlah tahzan semalam lah. Okay, sebab kita berdoa untuknya dalam majlis ilmu. InsyaAllah di Maib, kan dia berada di Maib Serdang 13 hingga 23 hari bulan. Oh, maknanya orang yang di kuarantin ni dia boleh tahu ke balik pukul berapa pula, balik berapa. So maknanya bonda sekarang berada di Maib. Saya duk tanya hari tu, rasa saya tanya di rumah ke di mana. Sebab biasa kalau warga emas memang dia bawa keluar daripada rumah tu kan. Semoga bonda akan terus diberi kesihatan untuk beribadah kepadanya. Sesungguhnya semuanya ketentuan Allah, redha, sabar, syukur kepadanya. Kuliah-kuliah Ustazah banyak menguatkan jiwa Allah. Bukan kuliah Ustazah je, sebenarnya ni orang rajin menuntut ilmu ni. Membina rohani untuk istiqamah kepadanya. Hanya kepada Allah kita berserah dan hanya kepada Allah kita mohon rahmatnya. Semoga Ustazah dan suami diberikan kesihatan yang baik dan penuh. Amin, 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 amin. Saya bila dapat mesej-mesej macam ni muslimat, sama sekali tidak memandang pada diri, tapi saya memandang pada dia. Kenapa dia ada keluar kalimah redha, kalimah orang yang berlapang dada, walaupun dia tulis dengan kuliah-kuliah Ustazah, tidak sebenarnya, percayalah. Jawapannya kerana anda mahu. Kerana anda mahu mengambil tahu tentang apa yang kita perlu hadapi, tempuhi bila Allah beri sesuatu takdir pada kita. Maksudnya muslimat, orang yang biasa sebut bohonglah tak sedih, bohonglah tak sakit, tapi dia tahu apa hubungan dia dengan Allah. Harus dipercantikkan hari-hari, harus mengikhlaskan hati, harus redha menerima ujiannya Allah. Bila itu berlaku, kita akan dapat daripada ilmu. Ilmu yang selalu mendidik jiwa, yang selalu menasihat kepada kita. Ilmu bukan siapa yang menyampaikan, tapi percayalah, ya memang ada peratus siapa yang menyampaikan, kitab apa yang dia pakai. Tapi sebenarnya boleh Ustazah katakan 80% daripadanya, sahabat-sahabat dirahmati Allah, 80% daripadanya, amin amin hamidah dul wahid, 80% daripadanya bagi Ustazah adalah diri itu sendiri. Kalau diri itu sendiri pandang baik pada Allah, dia akan bernatijahkan baik. Tapi kalau diri itu sendiri sentiasa bersangka buruk, kenapa aku ya Allah, padahal aku tak keluar ke mana-mana, dia akan jadi buruk lah muslimat. Okey, tolong dengan sangat. Kita yang boleh tentukan remote control, nak A ke nak B, nak syurga ke nak neraka. Minta maaf, apa maksudnya kita ni? Maksudnya dengan izin Allah belaka. Allah nak beri macam mana? Allah tengok usaha kita, Allah tengok cara pandang kita, Allah tengok bagaimana kita bersangka-sangka dengan dia. Buruk engkau sangka aku, buruklah yang datang. Baik engkau sangka kepada aku, baiklah yang datang. Ini cara kita nak mudah faham apa yang Allah maksudkan untuk kita. Okay, muslimin muslimat dirahmati Allah. Baik, semalam kita merujuk kepada bab 121. Itulah tajuk lakukan 10 tip meraih kebahagiaan. Saya masih rasa bahagia ni sebab yang saya nak bacakan di hadapan anda adalah kalamullah, ayat-ayat Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya, betul Kak Nazar, saya pun menyebut semalam dalam grup Ustazah. Dalam grup Ustazah kami, ukhuwah yang sangat indah, Ustazah-Ustazah seluruh insya-Allah yang ada, keraplah bersama-sama dengan anda. Saya nak bacakan sibuk ni semalam grup sebab Ustazah start dengan soalan petang semalam 6-5 minit. Ni grup Ustazah Khadam Ilmu. Okay, ramai Ustazah-Ustazah dekat sini. Ustazah mulakan 6-5 minit semalam. Apa khabar agaknya Ustazah Nazirah dan Ustazah Ainun? Ustazah Ainun positif COVID. Ustazah Nazirah sekeluarga. Ustazah Nazirah pula berkebetulan saat itu Allah takdirkan dia sedang berada di kampung, di Kedah. Jadi sekarang ni semua kuarantin di sana. Okay, Ustazah pun tulis malam dalam grup Ustazah, ya Rab, beri keselesaan, kesejahteraan, keafiatan kepada dinda-dindaku. Ustazah Zain macam Kak Long kawasan dalam grup ni, dia panggil Ustazah Kak Long. Makin pulih dan terus pulih, amin ya Rab. Ustazah Suryani Ismail jawab amin. Ustazah Nurul Iman amin. Lepas tu Ustazah Nazirah jawab, Ustazah Nazirah positif COVID ni, alhamdulillah makin okey sikit dah.
Cuma hari ni positif lagi seorang baby. Jadikan semua 16 orang positif. Kita doakan keluarga Ustazah Nazira, semoga Allah gantikan musibah ini dan gantikan ia dengan sesuatu yang lebih baik. Amin. Tengok orang yang sentiasa dalam sangka baik berdoa begitu. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad. Di kuarantin di rumah mak di kampung. Ayah dengan mak ke hospital. Maknanya ayah dengan mak dia pun kena positif. Husband saya di PKRC. Masya Allah, tabarakallah. Tolong doakan. Saya baru je berhubung dengan suami Ustazah Nazira, sebab baru ni Ustazah ada ceramah lah. Ada apa ya, Uniten kot tak silap Ustazah, okay? Ustazah Mumtazah pun mendoakan, Allahumma salli Muhammad. Ustazah Asma Harun, amin ya Rabb. Moga Allah berikan segala kemudahan dan kekuatan dalam tempoh kalian menghadapi ujian ini. Mendoakan dan merasai bersama keperitan ujian ini daripada jauh. Hak kuat-kuat. Ni daripada Ustazah Asma Harun. Ustazah Ainul Mardiyah pun jawab, Waalaikumsalam Kak Long, masih tak berapa okey, rasa nak tumbang. Mengharap doa dari kalian. Allah sayu sahabat-sahabat. Okey, kemudian Ustazah Isfadiah, semoga segera sembuh Ustazah Ainul dan Ustazah Nazirah. Kak Is doakan kalian diganjari dengan kebaikan pada setiap kesakitan dan diberi nikmat yang tak putus-putus. Lembutkan hati kita mendengar. Kemudian Ustazah Nurul Iman, Ustazah Aqidah, semoga cepat sembuh Ustazah Nazirah. Ya, ini berapa hari bulan 17. Oh, rasa hari ini Ustazah Aqidah berangkat umrah kot. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Sayu sahabat-sahabat, semua orang pun diuji. Siapa pun anda, semua orang diuji. Khususnya yang diuji COVID, semoga terus kuat. Kita jangan berkalau-kalau. Berkalau-kalau ni melemahkan jiwa kita. Kalaulah aku tahu dah vaksin pun kena COVID, baik tak payah vaksin. Kalaulah aku tahu duduk kat rumah pun kena COVID, baik aku hari tu berpelesiran ke sana sini. Contoh sahabat-sahabat, benda macam ni memang akan meruntuhkan, merosakkan keimanan kita. Ni ada kita punya sahabat yang setia, Kak Siti Roziah Osman, sekeluarga kena COVID hari tu. Alhamdulillah, bahkan ada anaknya yang mengandung. Selamat elok dah. Dah bersalin kak ni ni Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Tengok Cik Siti Atikah. Cik Siti Atikah, ustazah-ustazah semua anak angkat dia. Cik Siti Atikah tamak anak angkat. Masya Allah. Perkataan tamak tu jangan marah Cik Siti Atikah. Semua dia Masya Allah dikampui habis. Tak masuk lagi ni tajuk baru. Duk bercerita pasal orang. Dosa ke ustazah kita cerita pasal orang? Pasal orang lah ni tadi. Pasal Ustazah Ainun, pasal Cikgu Rohana Saleh, kan? Pasal Ustazah Nazira. Ayo Amma, kan? Kita bercerita dalam doa-doa kebaikan. Kita bukan membawang, menyerai, menghalia, bukan. Kan? Kita cheesecake. Cheesecake pula pada pagi ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, kita terus muka surat 241. Semalam Ustazah baca tip bahagia yang ke-10, ada ayat Quran. So sahabat-sahabat, kita berakhir dengan kalimah wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan kehidupan akhirat itu jauh lebih baik dan kekal. So sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itulah laju sangat komen ni dan saya pun tak sempat nak baca semua. Tapi sedih, nak sebut sedih lagi. Jangan bersedih Ustazah Zai. Sedih maksud saya ni, kalau sebelum ni page saya tak ada masalah, saya boleh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Kak Engku, saya faham Kak Engku masih lagi bersedih kehilangan bonda 2 bulan lepas dan sekeluarga positif COVID. Semoga insya-Allah, semoga Allah gantikan dengan yang lebih baik insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, kita sedih Ustazah nak cakap tadi tu, bukan sedih apa la tahzan. Bukan sedih apa. Kalau sebelum ni Ustazah punya page Ustazah Muzayyanah ni tak ada masalah. Bila saya lapang-lapang, saya akan buka balik semua komen-komen anda. So saya tahulah ada yang dalam derita jiwa, mengadu macam-macam, contoh kan. So saya akan respon dalam kuliah supaya semua orang akan dapat manfaat. Okay, saya respon dalam kuliah.
Tapi muslimat dirahmati Allah, bila saya macam ni, page saya ni tak boleh saya type tajuk, tarikh, saya tak boleh nak baca semula. Saya jadi macam tamak nak baca semua. Jadi macam mana nak cakap, saya tak bolehlah nak masuk tajuk baru ni dengan segera. Itu yang pokpek Amy Mat Sihat, Siti Aijah, Full Nurul Ariana. Baik, kita doakan para asatizah kita, kita doakan keluarga, sahabat-sahabat latahzan kita, insya-Allah semuanya sembuh dalam kebaikan, keafiatan, dan niatkan nak sembuh kerana apa? Kerana kita nak beribadah kepada Allah, bahkan lebih mantap lagi ibadah, insya-Allah. Okey. Baik, kita masuk. Salah satu yang menjadikan anak Nabi Nuh sengsara adalah kerana dia berkata. Ini dalam surah Hud ayat 43. Allahu Akbar. Kalau kita kata, Ustazah, kenapa anak saya buat macam tu perangai? Saya sedih, Ustazah. Kecil-kecil dulu sembahyang mengaji, sekarang tak nak dah diajak sembahyang, diajak mengaji tak nak, bahkan tak nak tutup aurat. Saya sedih, Ustazah. Contoh. Okay? Jangan terlampau sedih ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah. Sebab sebelum kita bersedih dengan diberikan ujian anak-anak yang begitu, Nabi Nuh dah melaluinya dulu. Nabi Nuh dah melaluinya dulu. Allahu Rabbi, dakwah Nabi Nuh ni kalau para pendakwah baca, sangat melembutkan jiwa, sangat menyejukkan hati. Kisah dakwahnya Nabi Nuh yang lebih 900 tahun usianya, Masya Allah. Kan dalam keadaan beratus tahun berdakwah, berapa orang saja yang nak ikut Nabi Nuh naik ke atas bahtera penyelamat yang dihantarkan oleh Allah. Termasuk yang tak nak masuk ke dalam bahtera itu adalah anaknya sendiri. Punyai anak yang derhaka, punyai isteri yang tidak mahu mengikut kata. Jadi surah Hud menceritakan tentang peristiwa ini, yang mana anaknya Nabi Nuh menjadi sengsara, maknanya dia azab dan derita oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana tak nak dengar kata ayahnya seorang pendakwah. Apa katanya dalam ayat 43 surah Hud? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Air bah dah naik. Nabi Nuh sudah ajak naik ke atas bahtera. Aku akan mencari perlindungan ke sebuah gunung yang boleh menyelamatkanku daripada air bah. Nabi Nuh dah bagi tahu, saat seperti ini tak ada apa yang selamatkan kita kecuali kembali kepada Allah. Jomlah wahai anak, naiklah ke atas bahtera. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kalau datang zaman kita ni, kita rasa pun macam tu juga. Tak logik lah Nabi Nuh dibuat bahtera duduk dekat atas bukit. Pasal apa? Siapa nak berlayar dekat atas bukit tu? Masya Allah. Bila datang bah yang menyelamatkan Nabi Nuh dan orang-orang yang berada di dalam bahtera, anaknya sendiri tidak selamat. Hatta bila diajak, kadang-kadang egonya diajak kepada jalan baik ni, tak naklah aku ikut orang tu. Nanti kan kalau aku ikut dia, dia ajak aku pergi masjid selalulah, contoh kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. So dia rasa macam hidup dia susah. Macam mana aku nak buat bisnes kalau aku asyik pergi masjid je, contoh. Jadi disebutkan kalimah ni, dia tak perlukan Tuhan. Bahasa tu ibarat dia tak perlukan Tuhan. Aku akan mencari perlindungan ke sebuah gunung yang boleh menyelamatkanku daripada air bah. Gunung tu makhluknya Tuhan, air tu makhluknya Tuhan, Nabi Nuh makhluknya Tuhan, kita semua ni makhluknya Tuhan. So kita nak berlindung kepada mana lagi kalau bukan kepada Tuhan? Samalah macam Ustazah sebut, sahabat-sahabat, ya Allah, kita dah hampir 2 tahun dah di-COVID-kan oleh Allah. Sekarang pun angka masih belum menyeronokkan walaupun aktiviti kita dah berjalan seperti biasa. Sahabat-sahabat bantu Ustazah dengan doa. Bukan Ustazah tak ada resah di dalam hati. Ya Allah, macam mana trip bulan 12 nak menunaikan umrah penuh dah sip. Trip bulan 1 Alhamdulillah tinggal sikit sahaja. Tapi kita tak tahu ke depan ni, adakah masih lagi begini, boleh, ataupun seperti dulu yang terkandas. Sedangkan yang penerbangan Mac hari tu Ustazah nak terbangkan pada bulan 12. Ibu-ibu, ayah-ayah umrah tajaan di kalangan asnaf fakir miskin, bayangkan berbunganya hati mereka. Oh, nak terbang dah Ustazah bulan 12 ni, lama dah Pak Cik tunggu ni nak pergi. Masya Allah sahabat-sahabat, sebab mereka bukan pergi dengan wang sendiri. Mereka orang fakir miskin yang sangat bercita-cita nak ke sana.
tapi sekali pun tak pernah yang mereka bercerita pada ustazah mengalir air mata, rindu nak tengok Baitullah depan mata. Jadi pantang ada rancangan-rancangan yang meletakkan gambar Kaabah di TV, di handphone, mereka tatap dengan linangan air mata. Subhanallah. So bohong ustazah tak ada resah, tapi bila kita serahkan semuanya kepada Allah. Jadi ustazah sebut macam mana sahabat-sahabat, sudah kita berada dalam fasa coronavirus ini, kita masih lagi nak berlindung dengan apa? Tetap ustazah doaturkan vaksin bukan Tuhan kita. So kalau Allah nak datangkan apa-apa pada kita, kita terima saja. Tapi apa sahaja yang disarankan untuk kebaikan-kebaikan kita, jom kita timbang dengan akal fikiran. Okay, sahabat-sahabat, ustazah bukan sebut untuk memaksa anda, semuanya hak anda. Tetapi jom kita fikirkan. Okay, maka sahabat-sahabat dirahmati Allah, yang sedang kita usahakan sekarang ini adalah jalan untuk mendekat kepada Allah. Kita tak nak jadi seperti anaknya Nabi Nuh. Akhirnya muslimat dirahmati Allah disengsarakan oleh Allah hanya kerana dengan kata-kata, kenapa nak kena balik kepada Allah? Ada gunung lain yang lebih tinggi yang aku boleh berlindung daripada air bah ini. Setinggi mana, sehebat mana gunung atas dunia ni, Tuhannya adalah Allah. Dia akan ikut hatta gunung Everest yang kita kata paling tinggi setakat ini muslimat dirahmati Allah. Kalau Malaysia ni banjir, kalau seluruh dunia ni banjir, takkanlah akan sampai dekat gunung Everest tu. Aku akan mendaki kat gunung Everest tu. Contoh sahabat-sahabat. Okay? Adakah gunung Everest tu bertuhankan lain? Siapa yang ciptakan dia? Allah. Jadi apa sahaja doktor-doktor pakar, okay, sahabat-sahabat yang penjatuh-penjatuh hukum di dunia ini, tetap Tuhannya Allah. Engkau buat sahabat-sahabat dirahmati Allah, engkau buat dalam keadaan engkau mentaati Allah, engkau akan senang. Engkau berbuat amal atas dunia ni, engkau hidup atas dunia ni tanpa mentaati Allah, engkau akan dapat sengsara. Buatlah apa sahaja bertebaran atas muka bumi Allah ni, tapi jangan lupa untuk menyerahkan kembali kepada Allah. Anak Nabi Nuh tak menyerahkan kepada Allah, akhirnya dia disengsarakan oleh Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih Kak Yasmin Yaakob. Allahu Akbar. Saya sangat mengharapkan doa ini. Sebab apa muslimat? Saya nak share dengan anda. Kalau saya berfikiran tentang bisnes semata, saya akan cakap dengan ustaz. Saya kata kita tangguhlah dulu bang. Tangguhlah dulu bagi betul-betul clear. Sebab kita bukan tak ada kerja. Kita ada kerja lain. Tapi kenapa kita nak teruskan? Saya dah hampir tarik handbrake muslimat kan. Saya kata tak payahlah. Sakit kepala menguruskan travel ni muslimat dirahmati Allah. Macam-macam lagi-lagi umrah. Kita tak tahu hotel, flight, lepas tu kat sana macam mana. Orang nampak macam senang, tapi Allahu Akbar, bukan perkara mudah. Kita dah settle apa semua, tiba-tiba dapat email. Allahu Akbar. Malam tadi sampai pukul 1.45 pagi masih lagi dapat email daripada Saudi. Sebab mereka belum lagi waktu tidur kan. Jadi kita nak cakap sakit kepala. Subuh-subuh ni buka mata, Allahu Akbar, debar-debar jantung sentiasa. Umur dah 40-an ni, takut jadi darah tinggi lah. Na'udzubillah min zalik. Maksudnya doa untuk apa? Saya nak bagi pelepah orang-orang yang berhajat. Allahu Akbar sahabat. Sebab saya pegang amanah. Saya pegang amanahnya orang. Saya cukup takut muslimat dirahmati Allah. Okay? Tolong bantu dengan doa. Allahu Rabbi, Allahumma salli ala sallim. Kalau ikutkan tak nak sakit kepala, baik jual keropok leko, jual pizza je. InsyaAllah tak sakit kepala. Masya Allah. Bila kita jual benda yang sedap, orang kata sedap lah ustazah, sedap, bahagialah, berbunga walaupun bukan kita yang buat kan. Tapi buat umrah ni kita nak buat yang terbaik, tiba pihak sana pula, tiba macam ni pula. Aduh, ya Allahu Akbar. Sakit jantung sekejap. Tolong doakan dengan kebaikan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Seandainya dia mencari perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini gambarannya sahabat-sahabat. Jangan ada yang bila para rasul mengajak ke jalan Allah, kita menempelak. Kita tak mahu. Muslimat dirahmati Allah. Seandainya dia mencari perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan pemilik langit dan bumi, maka tolong garislah perenggan ni, subhanallah, maka tentu dia akan lebih baik, lebih mulia, dan akan selamat daripada bahaya air bah tersebut. Masya Allah, karangan Dr. Aida Al-Qarni meyakinkan kita muslimat, betul lah, dalam apa sahaja daripada zaman Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa lagi yang kita nak nafikan? Seandainya dia mencari perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala,
Tuhan pemilik langit dan bumi, maka tentu dia akan lebih baik, lebih mulia dan akan selamat daripada bahaya air bah tersebut. Allah, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih semua doa. Allahu Akbar. Jangan bagi Ustazah nangis. Sebab saya menguruskan jemaah umrah ni macam saya nak hantar mak ayah saya sendiri ke Baitullah Muslimat. Bayangkan, saya hanya nak mereka seronok, tersenyum. Saya tak nak mereka, kalau mereka menangis pun mereka menangis dalam syukur. Itu je nawaitu saya. Namrud menjadi sengsara kerana dia mengatakan, ni Namrud, ingat yang ketika Nabi Ibrahim alaihissalam nak dibakar dalam api, ni angkara Raja Namrud lah yang tidak bertuhankan Allah. Apa dia kata? Sayalah yang menghidupkan dan mematikan. Kau siapa tiba-tiba nak cakap akulah yang menghidupkan dan mematikan? Cuba kau tengih kan nyamuk, semut yang berjalan, ada semut tengih. Semut sekecil itu pun kau tak boleh toeng hidupkan balik. Ini kan lagi manusia. Kan? Hebatnya dia konon mengatakan kalau orang yang mati sesungguhnya akulah yang menghidupkan dan mematikan. Ada ke manusia hidup atas muka bumi ni macam tu? Cuba kau hidupkan semut yang kau tenyih tadi tu. Boleh ke? Tak mungkin boleh. Kau ingat apa ni, semut mainan, gajah mainan, unta mainan. Dulu-dulu mula-mula pergi Mekah kan, sibuk beli unta yang mainan. Ya Taibah, ya Taibah. Kan lagu kelakar bila makcik-makcik. Jap Ustazah, cik tak boleh beli barang dah, kita dah tawaf wada. Acik lupa nak beli unta mainan untuk cucu acik. Ya Allah, 2 minggu duduk Mekah Madinah tak beli unta. Lepas tu bila dah nak balik, sibuk nak beli unta mainan. Lepas tu balik kat Malaysia, masuk pula dalam grup, Ustazah, unta yang acik beli ni tak berjalan pula. Masa dekat Mekah tu berjalan. Jadi Ustazah cakap, apa ni, mati ke untanya cik? Mati dah Ustazah. Macam tu kalau orang ganu kan. Mati dah Ustazah untanya. Cik tukar bateri insya-Allah. Dah tukar bateri pun tak boleh juga Ustazah. Siang ke cucu ni. Kan macam tu, siang ke cucu ni. Jadi siang-siang ke cucu, kesian kat cucu, maksud dia sian. Jadi cuba hidupkan balik cik, repair sikit. Tak lama lepas tu petang, hidup dah Ustazah. Salah kat mana dah pasal. So itu unta mainan. Pasang bateri kita boleh hidupkan balik. Contoh sahabat-sahabat, kalau makhluk yang Allah cipta, walaupun seekor semut, kau nak hidupkan dengan cara apa? Tak mungkin boleh. Kau nak tiup, nak pindahkan nafas kau ni sekejap pada seekor semut, tak boleh. So jangan sekali-sekali kau nak sebut sayalah yang menghidupkan dan mematikan. Hatta kadang-kadang, wahai majikan-majikan tersohor atas dunia, kau kalau tak kerja dengan aku, siapa nak bagi duit dekat engkau? Siapa nak bagi rezeki kat engkau? Jangan sahabat-sahabat. Kadang-kadang kita terlupa atas dunia ni, kita bongkak melampau. Okay? Dengan mengatakan demikian, bererti dia telah memakai pakaian yang bukan miliknya. Apa pakaian miliknya Allah? Pakaian miliknya Allah, Allah berhak membesarkan dirinya. Okay? Takabur ni bukan pakaian kita. Okay? Tetapi kita sebut Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ya, Allah Maha Besar. Allah berhak membesarkan dirinya. Kita siapa sahabat-sahabat? Walaupun tubuhnya besar, tapi jangan perasanlah kau boleh membesarkan diri kau dan menyifati dirinya dengan sifat yang tidak layak baginya, maka dia pun terdiam, terusir dan tidak berdaya. Tengok akhirnya Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api. Sekelip mata sahaja Allah boleh berkata kepada api, sejuklah engkau wahai api. Maka api nak dengar cakap Namrud ke api nak dengar cakap Allah? Sebab yang menciptakan api bukan Raja Namrud. Raja Namrud mungkin boleh bubuh minyak gas sahaja nak marakkan api. Tetapi yang menciptakan api itu Allah. At any time Allah kata, wahai api, sejuklah engkau. Sejuk api. Nabi Ibrahim boleh keluar daripada api tanpa sekelumit pun terbakar di tubuhnya. Sebab api menurut perintahnya Allah. Gunung, air menurut perintahnya Allah. Kenapa? Sebab Allah nak tunjukkan mukjizat, tanda agung kebesarannya melalui para rasulnya yang diutuskan atas muka bumi Allah. Subhanallah. Muslimat yang dirahmati Allah.
Ada lagi surah An-Nazi'at ayat 25. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Saya pun pergi. Cik Rodia nak kena bab-bab ni. Dia sembang-sembang lah pula. Comel lah ibu-ibu Latahzan ni. Kita duk ngajar sampai nak keluar-keluar air mata ni. Akak keluar pergi umrah bulan berapa pula. Boy nak kena cubit ni. Masa ni tak cubit. InsyaAllah. Teringat masa pergi Haji mak beli unta mainan 6 ekor muzik Arab. Allah comelnya Hajah Rujana, Masya Allah. Kalau kita cerita pasal Mekah Madinah ni memang tak pernah habis kan sahabat-sahabat. Allahu Akbar, subhanallah. Semoga semua ya Allah, subhanallah. Saya ni hati kalau nak mengajak orang ke Mekah sahabat-sahabat. Semoga semua anda akan sampai ke Baitullahil Haram, khususnya yang belum pernah sampai, yang dah berkali-kali sampai tu semoga dapat lagi tertunai hajat. Amin, Masya Allah. Tapi kan kalau ada orang yang bagi tahu saya, Ustazah, saya teringin sangat, saya tak pernah pergi Ustazah, saya rasa sampai ke depan ni memang macam mustahil je saya dapat pergi. Saya rasa saya nak peluk anda kuat-kuat. Saya nak sangat semua orang sampai ke sana. Tak tahu macam mana nak cakap. Allahu Akbar. Okey, surah An-Nazi'at ayat 25. Fa'akhadhahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Masya-Allah. Kenapa ya sahabat saya sangat beremosi lah bila bercerita pasal ni? Sebab saya antara orang yang saya rasa macam kalau fikir dengan otak sendiri ni, memang mustahil saya dapat sampai ke Mekah Madinah. Allahu Akbar. Saya bukan orang senang sahabat-sahabat dirahmati Allah. Daripada kecil saya rasa macam mimpi bila mak bapak saya boleh buat haji hanya kerana dengan jual aiskrim Malaysia. Bapak saya sahabat-sahabat tak ada akaun bank pun, tak ada akaun bank. Selurus-luruskan sahabat-sahabat. Kemudian dia menabung. Tabung tu dia tampal macam mana, ni rahsia tau. Tapi dah tak adalah tabung tu. Contoh ada dinding ni, bapak buat satu macam mana macam petak lah, macam kotak kayu keliling tu. Lepas tu bila dapat jualan aiskrim je, masuk duit dalam tu. Shilling penuh daripada bawah naik ke atas. Lepas tu bila diorang punya dapat panggilan haji, pecahkan shilling tu, kami ingat lagi botol rabur duit atas lantai. Duit shilling hampa ingat duit apa, RM100. Idok le, duit shilling. Sebab budak-budak beli aiskrim, ingat lagi aiskrim masa tu 10 sen. Masya Allah, akhirnya Alhamdulillah tahun 91 tu tak silap saya 5,000 lebih je pergi haji. Alhamdulillah cukup kedua-duanya. Pergi dalam usia tak berapa tua. Saya rasa mak saya pergi dalam awal 40-an juga kot haji. Masya Allah, macam mimpi. Allahu Akbar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang-orang yang datang, kawan-kawan mak, semua cakap, tak sangka kau boleh pergi haji. Tak sangka, maksud dia tak sangka tu, ada ramai lagi orang senang tapi tak dapat pergi haji. Tapi mak bapak saya dengan usaha gigih, keikhlasan dia, Alhamdulillah dapat pergi. So sahabat-sahabat, saya dah mula cemburu saat itu. Kalau mak bapak saya boleh sampai sana, sampai sana pula dah, okay, saya mesti akan pergi juga. Mesti akan pergi. Saya mesti akan pergi walau macam mana susah pun. Allahu Akbar. Begini rupanya izinnya Allah sahabat, dengan niat yang betul. Ya Maryam Syarbaini, saya doakan insya-Allah ada ramai orang macam anda. Kalau bercakap hal Mekah ni memang rindunya tak ada penghujung. Tak tahu kenapa sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Baik, kita ulang. Fa akhadhahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan di dunia. Allahu Akbar. Orang-orang yang derhaka kepada Allah bukan sahaja di dunia diazab, yang paling menakutkan adalah di akhiratnya Allah. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Saat tak ada siapa boleh tolong kita. Kunci kebahagiaan terangkum hanya dalam sebuah kata. Ini mahal sahabat-sahabat. Inti daripada seluruh ajaran agama terangkum hanya dalam sebuah ungkapan. Dan panji kebenangan terpancar hanya dalam sebuah kalimat. Kata, ungkapan dan kalimat itu adalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tinggi mana tahta kedudukan kita, rendah kita rasa macam aku dah jadi orang muflis lepas PKP, miskin aku. Rendah mana kedudukan kita, tolong tinggikan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rab, muslimin muslimat dirahmati Allah, Allahumma salli ala Muhammad. Okey, sekejap saya nak pinkan yang ni. Apa pula ni? Okey, saya tukar. Okey. Kak Nazar, saya tukar Ustazah Muzayyanah punya untuk dipinkan, kan orang pening pula. Siapa pula yang tag ni? Okey, Ustazah tengah bersiaran, tiba-tiba Ustazah Muzayyanah tu naik komen sebab tim khidmat bantu Ustazah. Sahabat-sahabat, jangan duk pelik scammer ke Ustazah? Tak. Ustazah memang open page Ustazah Muzayyanah ni untuk tim khidmat bantu Ustazah, insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Sebab kami ada masalah, page Ustazah Muzayyanah tak boleh nak awali dengan tulisan-tulisan macam dulu-dulu kan. Saya bagi tarikh, tajuk semua, tak tahu pasal apa. Kalau ada yang pakar-pakar FB tu, boleh tolong hubungi tim khidmat. Kak Nazar ada kat sini, boleh hubungi, bantu insya-Allah. Baik, kebahagiaan seseorang yang mengucapkannya di bumi adalah ada yang menimpalinya dari langit. Kenapa kita nak sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Kerana Allah sentiasa menyahut benar ucapanmu, benar. Maknanya setiap kali kita sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, suara kita tu disambut. Kita tak dengar, sahabat. Tak dengar pun dari langit benar ucapanmu. Tak dengar pun, Ustazah. Kau nak dengar sungguh? Kalau dengar mau terpengsan kita, sahabat-sahabat. Pasal apa ada suara dari langit ni? Dan nak kiamat ke? Sebut je la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Benar ucapanmu. Ini kata-katanya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Surah Az-Zumar ayat 33. Wallazi jaa bis-sidqi wa saddaqa bih. Dan orang yang membawa kebenaran, yakni tauhid, dan yang membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Apa kalimah tauhid? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Patutlah Nabi pun kata, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah kalimah la ilaha illallah. Kita ni duk belajar macam-macam, sibuk. Ustazah nak amal ayat apa ni? Ustazah nak saya baca apa ni? Ustazah nak baca beribu kali ni. Wah, kemain macam-macam. Tapi kita tak pernah pun jitu dengan tekad hati yang bulat dengan la ilaha illallah. Sahabat-sahabat, ingat tak Ustazah pernah buat live dengan Ustazah Hafizah Musa dalam sembang santai Al-Fawaz Travel. Bagi yang belum tahu, Ustazah mengaktifkan page FB Al-Fawaz Travel di setiap hari Sabtu petang sepanjang PKP dulu. Sebab page FB Al-Fawaz Travel tu dah bersawang kan, tak ada aktiviti sana sini, sharing apa pun tak ada. So Ustazah hidupkan dengan sembang santai asal sampai setiap hari Sabtu petang. Antara tetamu Ustazah ketika itu adalah Ustazah Hafizah Musa. Bila Ustazah nak live dengan Ustazah Hafizah Musa, Ustazah cakap, Kak Cik, jom kita bagi tajuk la ilaha illallah. Macam setiap minggu kita live dengan Asatizah. So Ustazah sampai dah, apa tajuk dah aku nak bagi ni, apa tajuk dah, apa macam tu. So dengan Ustazah Hafizah Musa, Ustazah bagi tajuk la ilaha illallah. Ada tim khidmat yang, Ustazah kenapa tajuk macam, bukanlah kelakar Ustazah, tapi kenapa bubuh tajuk la ilaha illallah? Sebab di hati saya, sahabat-sahabat, ketika PKP itu yang sedang teruklah masa tu COVID kan, aku nak cakap apa lagi ya Allah? Tak ada lain dah. Tolonglah amalkan, sahabat-sahabat. Anda ada masalah apa pun, anda rasa down sangat-sangat, anda rasa macam-macam rasa sampai aku dah tak tahu, kena kita biasa cakap, aku dah tak tahu nak buat apa, aku dah tak tahu nak cakap apa. Tolonglah lazimi lidah kita la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah. Orang nak jatuhkan aku, kau nak buat apa ke aku, ke la ilaha illallah. Aku hanya berpaut kepada Engkau ya Allah. Tak ada Tuhan yang disembah selain Engkau. Masya Allah sahabat, kita dipuji, disebut-sebut seantero alam, gah nama kita, contoh, tetap kekal dengan la ilaha illallah. Tak ada maknanya semua pangkat kedudukan ya Allah kalau aku tidak mentauhidkan Engkau. Kena sentiasa sebut. Okey sahabat-sahabat, la tahzan bila kita datang rasa macam aku dah tak tahu nak buat apa dah.
afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Bila kita ziarah orang sakit, sahabat-sahabat, 2 perkataan ni je saya sebut. Jangan pesan dekat acik yang dah terlantar bedridden tu. Anak-anak pun malas nak bawa pergi bilik air kadang-kadang. Kita kata, solat cik, jangan lupa solat malam, tahajud, taubat, hajat. Kawan tu pandang kita atas bawah, nasib baik aku tak boleh berjalan. Kau tidak, aku ngap je kau, dia kata kan. Sebab apa? Dia bukan tak nak buat, tapi dia dah tak mampu, tak larat. Dia nak suruh anak dia bangun tengah-tengah malam sebab dia nak berwuduk untuk tahajud. Dia dah tak mampu, sahabat. So jangan streskan dia lagi. Bila kita ziarah orang yang sakit dalam keadaan yang dah tak mampu urus dirinya sendiri, perbanyakkan nasihat. Cik, tak apa, Allah sayang. Kan Nabi bagi tahu sakit ni Allah nak gugurkan dosa. Cik amalkan, jangan tinggal cik, tolonglah cik, janji dengan saya. Saya suka ngusik-ngusik orang sakit macam tu. Cik, buat benda ni senang, tapi Masya Allah, Allah dekat dengan cik. Apa tu ustazah? Banyakkan istighfar ya cik, kita ni banyak dosa. Semoga dengan istighfar ni Allah melapangkan dada cik, Allah meringankan kesakitan cik. Kan dah doktor suruh balik daripada hospital, doktor pun tak tahu nak buat apa. So apa lagi cik? Astaghfirullah. Dan sebelum balik tu saya sembang lagi, cik jangan lupa ya, Assalamualaikum. Saya tak pasti apa masalahnya tadi. Saya sambung kat sini ya, sahabat-sahabat, nak habiskan sikit lagi ni. Allahu Akbar, Allahumma salli ala Muhammad. Tak pernah lagi ada macam ni. Saya duk risau, khawatirnya tim khidmat sedang duk godek-godek saya punya page ni. Sebab macam mana ni, Maksu Zunaiza Ahmad, Cikgu Farah, tak usik apa ya. Marah dia pun. Saya tengah live dekat page Ustazah Muzayana. Saya risau terusik, tak usik apa pun tiba-tiba ter-off ya. Bukan nak tuduh, relax bro. Kak Yanti Hamid, Cikgu Farah, semua Kak Nazah, masya-Allah, tabarakallah, insya-Allah okey. Sofi Imi kata terkejut tiba-tiba hilang. Okey, sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah. Kak Nazaria Hasan Basri, Kak Nazar PM saya please, saya nak dapatkan nombor Umi lah. Kita nak kembalikan jemaah yang tertangguh hari tu bulan 3 untuk terbangkan insya-Allah. Saya terhilang nombor telefon mereka. Tolong Kak Nazar. Kak Nazaria, bukan Kak Nazatul Naina. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya, Allahumma salli ala Muhammad. Sayang 1000 lebih orang tadi yang menonton. So page tu saya harap masih ada lah. Yang sebelum ni punya saya tak boleh buka. Saya tak tahu apa jadi pada page saya ni. Saya tak boleh buka nak tengok siaran tadi tu masih ada lagi ke tidak. Macam mana nak buat ya? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 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 Tak boleh sahabat. Saya buka saya punya page ni, dia duduk berguling-guling. Dia tak boleh buka. Kenapa ya? Siapa-siapa yang pandai ni, sebab tim khidmat duk godek-godek juga tu nak bantu ustazah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Inilah ujian untuk live. Baru saya membahaskan tentang ayat 33 dan orang yang membawa kebenaran tauhid dan yang membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ustazah ambil sikit, kesian yang tadi tu tak ada, dah terputus. Nurita Aziz, tak ada tu maksudnya macam mana? Hilang terus ke yang tadi tu? Dia kadang-kadang disimpan. Terima kasih Kak Nazaria. Saya cuma nak pastikan yang tadi tu ada ke tidak. Allahu Rabbi, kalau tak ada saya nak kena buat ulang balik lah. Sebab tajuk ni sangat penting. Yang tadi tu hilang terus ke macam mana? Allahumma salli ala Muhammad. Tim khidmat tolong sangat
tim khidmat tolong sangat pastikan yang live tadi tu ada lagi ke tidak Ustazah nak Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Saya nak start ni, nak habiskan sikit lagi, tapi otak saya ni pergi ke yang tadi tu. Ada ke tidak agaknya? Sebab kita baca benda yang sangat penting, sayang. Okey, saya habiskan dulu yang ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. So sahabat-sahabat La Tahzan, apa pun ujian Allah untuk kita, tolong jangan berpisah. Macam Ustazah Ziarah Hurain dah terlampau uzur, 2 je Ustazah pesan, banyakkan istighfar ya cik. Kita jangan, Allah saya dulu ada saudara juga macam ni, lepas 2 minggu jalan terus dah. Jangan kan. Ceriakan wajah bila kita bertemu dengan orang yang tak sihat. Istighfar cik, istighfar tu penghapus dosa. Allah ampun, Allahumma salli ala Muhammad. Hanidah Mansur yang tadi tu ada kan? Saya nak tahu yang tadi tu. Sekarang ni Ustazah sambung kat sini. Jadi yang tadi tu harap-harap tak terhilang lah. Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih Asmah Ibrahim. Sebab saya tak boleh nak check yang tadi tu. Cikgu Farahayana, saya cuma nak pastikan yang tadi tu ada ke tidak. Sebab tajuk tadi tu sangat sayang lah kalau tak tersimpan kan. Okey, terima kasih Sanimah Haji Jamin. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Okey, kebahagiaan. Sekejap, saya nak putuskan yang tadi tu. Tolong lazimi bila kita nak menasihat bla 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 macam-macam. Kadang-kadang orang dah tak larat nak dengar sahabat. So sebut banyakkan istighfar, banyakkan istighfar. Lepas tu jangan lupa apa pun yang berlaku pada kita, la ilaha illallah. Sebab tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah. Hatta kita dah nak mati, sakarat ajal dah betul-betul berada di kerongkongan, apa yang diajarkan kepada kita? Akan masuk syurgalah orang yang mengakhiri kalamnya dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau kita nampak dia dah terlampau lemah, jangan dipimpin dengan syahadah yang penuh asyhadu alla ilaha illallah. Pening kawan tu nak ikut. Paling kurang cukuplah Allah, Allah, Allah. Sekejap kita bisik, kita bisik sekejap. Kan hanya Allah yang menyelamatkan, hanya Allah yang bantu kita, hanya Allah segala-gala untuk kita. Bisik-bisik kat dia supaya datang yakin di hati dia. Mak tak payah risau dengan adik yang belum kahwin tu. Kak Ngah ada, Kak Ngah tolong. Mak, Allah kan jaga dia mak. Allah ada, Allah jaga adik kita. Mak jangan risau, mak pergi dengan tenang. Bukan kita nak suruh mak kita cepat mati, bukan. Tapi kadang-kadang dia lambat dalam sakarat tu sahabat-sahabat. Sebab dia tak lepas lagi nak berpisah dengan dunia. Siapa nak jaga suami aku lepas ni? Allah jaga. Siapa nak jaga anak aku yang tak kahwin lagi lepas ni? Allah jaga. So bisikkan di telinganya, Allah, Allah, Allah. Begitu. Okey, saya dah pinkan Kak Yanti Hamid. Letakkan link tu supaya anda boleh refer sahabat-sahabat yang tadi. Sayang sebab tadi dah lebih 1,000 yang menonton. Jadi saya takut benda ni tak habis. Saya ambil 1 ayat lagi, kemudian besok kita sambung. Sebab rasanya dah pukul 8 dah ni. Kan tu dah 81 minit dah. Ambil 1 ayat lagi sahabat. Surah Az-Zumar ayat 61. Kebahagiaan orang yang mengamalkannya adalah jaminan bahawa dia akan selamat daripada kehancuran, kehinaan dan dari api neraka. Saya berhenti kat sinilah. Okey. Walaupun kita sambung di siaran yang baru Muslimat, kita berhenti kat sini sebab elok dah fokus tadi. Saya sambung untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebenar, bukan berpaut kepada sesiapa, tapi tolong lazimi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, kebahagiaan orang yang mengamalkannya adalah jaminan bahawa dia akan selamat daripada kehancuran, kehinaan dan daripada api neraka. Masya Allah, tabarakallah. Beginilah yang Ustazah Zai duk bawa jemaah ke Aceh. Tengok kesan-kesan tsunami. Mangsa-mangsa tsunami mengatakan apa? Saya kira ketika itu sudah kiamat Ustazah. Tetapi bila mengenangkan saya ini masih memikirkan tentang isteri, tentang anak-anak saya memikirkan inilah kiamat kecil. Maksudnya dia tahu belum kiamat lagi. Kalau kiamat langit dah runtuh segala dah. Maksudnya dia kata ini kiamat kecil. Maka saya tak menyebut kalimah lain kecuali la ilaha illallah.
La ilaha illallah, la ilaha illallah. Gitulah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Baik, jadi saya berhenti di sini. Besok kita sambung muka surat 242 pada Az-Zumar ayat 61. Kak Yanti, tolong Kak Yanti tepekkan pula link yang ini ke page yang tadi tu. Lepas tu pinkan. Abaikanlah pin rehlah tu, abaikan. Supaya macam mana nak buat supaya yang tadi tu akan masuk ke sini bersambung, yang di sini ni tak tertinggal yang tadi tu. Tim khidmat faham ya? Bantu Ustazah, terima kasih. Ustazah nak makan kuih sikit sebab sekejap lagi nak pergi. Siapa orang keramat, jom kita ke Surau Darus Saadah. Petang ni kita ke Masjid Bukit Antarabangsa. InsyaAllah. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.